Okey, Assalamualaikum semua dan selamat pagi semua. Okey, pada hari ini kita bertemu lagi untuk kelas Bahasa Melayu tingkatan 1. Iaitu kita akan belajar tentang sajakku ingin berterima kasih. Mungkin ada yang dah belajar, mungkin yang belum kan. Tapi tak apa, cikgu ulang balik. Sajak ni memang terkenal lah. Sangat terkenal sebab buku dia pun aku ingin berterima kasih. Jadi yang mana tiada buku tak mengapa, yang mana tak ada buku tak apa. Yang mana ada buku boleh buka buku lah. Boleh cikgu tanya halaman buka surat berapa sajak buku tu? Cikgu buku tu cikgu tak ada cikgu. Siapa-siapa boleh beritahu cikgu halaman berapa? Yang lain ada buku tak? Yang lain semua ada buku ke tak? Diam je ni. Dengar ke tak ni? Dengar. Ada buku tak? Ada. Muka surat berapa tu? Saja aku ingin berterima kasih. 12. 12. Okey, boleh. Jadi tolong buka muka surat tu semua. Okey, hari ini untuk pengetahuan semua yang mana baru masuk, jangan lupa isi kehadiran. Hari ini cikgu akan ajar iaitu sajak aku ingin berterima kasih. Jadi semua kalau yang ada buku aku ingin berterima kasih boleh buka, yang mana tak ada tak apa, tengok slide cikgu, okey? Okey. Yang pertama, standard kandungan SK iaitu kita akan memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi. Standard pembelajaran SP iaitu memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respons peribadi tentang bentuk huraian maksud dengan betul, rasional, penuh dan penuh penghayatan. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu kamu semua ataupun murid dapat memahami maksud sajakku ingin berterima kasih. Yang kedua, dapat menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sajak. Yang ketiga iaitu dapat mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam kehidupan. Jadi, untuk hari ini, apa yang kamu belajar, kamu akan dapat memahami maksud sajak. Aku ingin berterima kasih lah. Cikgu akan terangkan satu-satu setiap rangkap maksud dia tu. Yang kedua, kamu semua akan menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sajak. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan nilai yang dipelajari dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita pergi pada set induksi iaitu pembelajaran yang pertama. Okey, siapa-siapa boleh beritahu cikgu, dalam ni gambar apa? Siapa-siapa boleh beritahu cikgu dalam ni gambar apa? Hadif tak dengar lah Hadif. Gambar budak mandi hujan. Okey, budak mandi hujan. Jadi seronok tak lah gambar ni budak-budak tu? Oh. Seronok nampak. Siapa yang pernah mandi hujan? Saya tak pernah mandi hujan. Ada yang pernah mandi hujan tak? Ada ke tak? Saya. Betul. Cikgu pun pernah mandi hujan juga. Okey, jadi kalau kita tengok sini hujan lebat kan. Selalunya kalau hujan ni dia menenangkan diri kita tak? Dia menenangkan diri kita tak kalau hujan ni? Ataupun memang hujan ni sedap tidur lah cikgu. Betul tak? Kalau hujan sedap tidur, betul tak? Betul. Okey, bagus. Pandai. Okey, kita tengok yang seterusnya pula. Gambar apa yang cikgu tayangkan ni? Gambar apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Petani. Okey, petani. Bagus, Hadif. Lagi satu, gambar apa? Bercucuk tanam. Bercucuk tanam. Bagus. Aisar ke ni? Okey. Kalau kita tengok sini, gambar ni menunjukkan tentang kita tanam menggunakan tanah, betul. Tanah ni banyak berbakti kepada masyarakat kita, betul? Okey, kita tengok seterusnya pula. Cikgu ada video untuk kamu semua.
Tapi sekejap cikgu cuba. Kalau tak dengar suara bagi tahu cikgu tahu. Kalau dengar bagi tahu cikgu nah. Okey ya, cikgu tayang ya. Sejarah Melayu membuktikan. Dengar tak suara? Tak. Okey, tak ajak cikgu Tak. ulang balik ya. Sejarah Melayu membuktikan. Kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar. Mampu membuat kapal-kapal besar. Lebih besar dari Flora de Lemah milik Portugis. Cikgu tak dengar. Itu sebelum kita dijajah. Tak dengar ke? Cuk. Tak dengar. Sekejap sekali lagi ya. Dengar tak? Sejarah Melayu membuktikan. Dengar. Dengar Dengar. Okey. Dengar. Sekali lagi ya. Ini cikgu matikan sound. Sejarah Melayu membuktikan. Kita pernah menakluk Nusantara. Kita mampu membina empayar besar. Mampu membuat kapal-kapal besar. Lebih besar dari Flora de Lemah milik Portugis. Itu sebelum kita dijajah. Orang lain nampak kelebihan kita. Kehebatan kita. Sebab itu mereka takut. Bila kita nak menuntut hak kita. Mereka tahu Melayu yang merdeka mampu menggegarkan dunia. Ingat, bangsa Melayu, bangsa bebas dan berdaulat. Dan bangsa Melayu juga yang mencipta pepatah. Biar putih tulang, jangan putih mata. Hidup Askar Melayu! 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 Okey, apa yang kamu dapat daripada video ni? Tentang apa? Boleh siapa-siapa beritahu cikgu tentang apa? Aiman mana Aiman? Aiman? Ya. Video ni tentang apa Aiman? Tentang Ada tak berkaitan dengan perjuangan ke apa Aiman? Aiman tak fokus ni. Okey, yang lain boleh tak? Yang lain boleh bagi tahu cikgu? Video ni tentang apa? Perjuangan orang terdahulu untuk menuntut kemerdekaan. Wah, bagus, pandai. Jadi, kalau kita tengok ni adalah klip video daripada Lieutenant Adnan. Iaitu berkaitan dengan perjuangan lah orang dulu. Okey, jadi apa kaitan dengan hari ni kita nak belajar ni? Iaitu hari ini kita akan belajar tentang sebuah sajak, iaitu sajak Ku Ingin Berterima Kasih. Sajak Ku Ingin Berterima Kasih ni merupakan salah satu puisi. Kita panggil puisi moden, iaitu bukan puisi tradisional. Kalau puisi tradisional digelar sebagai syair, pantun dan sebagainya. Kalau sajak digelar sebagai puisi moden, iaitu kita ada irama, bukan berlagu lah, tapi kita ada irama yang tertentu. Sebentar lagi cikgu akan bersajak, mendeklamasikan sajak dulu. Lepas tu baru cikgu akan suruh kamu semua. Boleh? Boleh ke tak? Boleh ke tak? boleh. Boleh? Okey. Jadi, semua dah buka muka surat 12. Sajak Ku Ingin Berterima Kasih ya. Buku Ku Ingin Berterima Kasih. Okey. Ini merupakan sajak Ku Ingin Berterima Kasih. Kalau kita dapat lihat di sini. Jadi, cikgu akan mendeklamasi dulu sajak ni. Jadi, cikgu nak pelajar semua fokus. Dengar macam mana cikgu deklamasi sajak ni dahulu, okey? Kemudian, cikgu akan suruh anak-anak murid cikgu ni deklamasi sajak lah. Jadi, cikgu akan guna latar muzik. Kalau tak dengar, beritahu cikgu, okey? Boleh? Semua jelas? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, cikgu mula ya. Sajak Ku Ingin Berterima Kasih, karya Ihsan Nurzali. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam.
Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu ikan-ikan yang riang, liar di belantara samudra, kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di pondoknya. Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercintanya. Sesekali ku ingin pula menjadi bunga, menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Jadi jelas ke tak cikgu Sajak? Jelas ke tak? Jelas. Jelas ke tak? Yang lain mana yang lain? Jelas ke tak? Ya. Nak cikgu baca lagi ataupun cikgu nak suruh kamu baca dulu? Boleh tak tangkap tadi apa yang cikgu baca? Boleh ke tak? Mana yang lain ni? Hadif, Alia, Nafiza, Ain, Aisar, Amalia, mana? Wati, mana? Cikgu suruh Sajak takut dah. Aiman ada Aiman? Aiman? Boleh cikgu. Boleh tak baca Sajak rangkap pertama dekat cikgu? Boleh ke tak? Boleh. Nak cikgu pasang muzik ke tak? Tak nak. Okey, silakan. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu, hujan bagai tetamu. Jiwa pun menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Okey, tahniah Aiman. Terima kasih. Alia ada Alia? Alia? Ya. Alia, baca rangkap kedua deklamasi kat cikgu dengan kawan-kawan. Tak apa, cuba. Boleh punya. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Boleh tak apa, berani. Bagus tahniah Alia. Okey, cikgu nak Aisar dah Aisar. Aisar. Ya. Baca rangkap ketiga Aisar. Deklamasi kat kawan-kawan. Penuh perasaan sikit Aisar. Sesekali kau ingin berbisik kepadamu ikan-ikan yang riang, liar di belantara samudera, kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di pondoknya. Okey, bagus. Tahniah Aisar. Wati ada Wati dengan cikgu? Tak ada. Hadif ada dengan cikgu Hadif? Hadif? Ya. Hadif baca rangkap seterusnya. Keempat. Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara, kerana tanganmu pernah berdarah, darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercintanya. Okey, tahniah Hadif. Terima kasih. Seterusnya cikgu nak siapa ya? Akram ada Akram? Akram? Baca Akram rangkap seterusnya. Yang kelima. Sekali ku ingin pula menjadi bunga, menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Okey, tahniah. Terima kasih. Wah, suara semangat. Bagus. Okey, seterusnya. Amalia mana Amalia? Ada dengan cikgu Amalia? Ada. Boleh baca rangkap last sekali, terakhir ni.
Alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Bagus, tahniah. Terima kasih semua. Bagus. Jadi, itu adalah sajak. Kalau tadi kamu dengar macam mana cikgu deklamasikan sajak, lalu bila hari kemerdekaan selalu kita dengarkan orang mendeklamasikan sajak dan sebagainya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang sajak ku ingin berterima kasih. Jadi, sebentar tadi cikgu dah deklamasikan sajak, macam mana kita nak membaca sajak. Kalau sajak ini, kalau ikutkan irama sajak ini adalah irama melankolik lah. Jadi, kalau kita lihat di sini, anak-anak murid cikgu lihat, kita ada berapa rangkap di sini. Siapa boleh beritahu cikgu? Macam mana kita nak tengok rangkap? Berapa rangkap dah dekat sajak ni? Siapa boleh beritahu cikgu? 6. Bagus, Adif. Bagus. Siapa lagi jawab dulu? Bagus, tahniah. Kita ada 6. Nampak ya? Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah pengiraan rangkap. Jadi, setiap rangkap ada berapa baris? Kalau rangkap pertama, ada berapa baris? Kita tengok ya. 1, 2, 3 dan 4. Jadi, Alia. Alia ada Alia? Alia? Ya. 2 Alia jawab. Yang mana hijau ni? Yang buh gambar ni Alia mana? Tak apalah, Alia yang mana pun tak apa. Jawab je yang rangkap kedua ni, berapa baris ada? 4. 4, bagus. Alia satu lagi, seorang lagi. Yang rangkap ni, berapa baris ada? Alia? Tak ada pula. Kamilia? Kamilia ada Kamilia? Kamilia? Tak ada. Aiman lah, Aiman. Ya, cikgu. Ada berapa Aiman sini? Rangkap ketiga tu ke? Ya betul Aiman. Ada berapa baris? 5. Bagus, pandai. Terima kasih Aiman. Jadi betul lah. Kalau kita nak tengok rangkap, kita kena kira tau. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu adalah ciri-ciri sajak. Dia berirama bebas. Lagi satu, dia rangkap dia pun bebas. Belakang ni pun kamu tengok ya, rima belakang dia. Dia tak macam pantun. Kalau pantun kita ada A, B, A, B dan sebagainya. Tapi kalau yang ni, dia bebas. Macam ni lah. Okey. Jadi kita tengok pula yang seterusnya. Apa yang seterusnya ni? Maksud sajak. Jadi maksud sajak ni yang kita sangat-sangat penting, iaitu kita nak mencapai objektif pembelajaran kita hari ini. Maksud sajak tu. Okey, kita lihat pada slide pertama. Tada! Rangkap 1. Sesekali ku ingin berterima kasih kepadamu hujan bagai tetamu. Jiwa menjadi dingin, api amarah pun terpadam. Jadi, siapa-siapa boleh beritahu kat cikgu tak apa maksud yang dia nak sampaikan ni? Penyajian nak sampaikan ni. Boleh tak? Ada siapa-siapa faham? Ada siapa-siapa faham? Nafiza ada Nafiza? Nafiza? Tak ada. Wati ada? Mana ni? Aisar lah, Aisar. Aisar. Ya. Cikgu suka panggil saya kan. Okey, Aisar. Boleh tak Aisar beritahu kat cikgu apa maksud rangkap pertama ni, Aisar? Saya rasa maksud dia nak bagi tahu yang waktu cuaca tu sejuk, kita jadi aman segera. Okey, bagus Aisar. Tahniah. Betul lah tu. Okey, kita tengok yang ni lah cara yang cikgu jawab lah. Okey, maksud dia, sesekali penyaja ingin berterima kasih kepada hujan yang dianggapnya sebagai tetamu yang menenangkan jiwanya yang sedang marah. Macam Aisar kata tadi lah, bila hujan turun kan, kita dingin, sejuk. Maka kita anggap, penyaja ni anggap, hujan ni menenangkan. Yang kalau kita marah, tengah marah bila waktu hujan, dia akan tenang diri kita. Sejuk, dingin kan. Jadi penyajak ni, dia nak ingin berterima kasih. Dia sekali tu dia teringin sangat nak ucap terima kasih dekat hujan. Kata hujan, sebab hang turun, aku ni jadi tenang je. Daripada marah, aku jadi tenang. Itulah maksud penyajak. Dia nak kata, dia nak ucapkan terima kasih lah kalau hujan ni turun. Macam kita lah kalau hujan turun.
Mesti kita tenang, jaga betul tak? Lepas tu kita nak tidur. Itu maksud dia. Hujan ni adalah menenangkan. Jadi sekarang kan musim tak menentu. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Jadi janganlah kita kita marah. Apa ni aku nak keluar pun tak boleh. Janganlah macam tu. Sebenarnya kita ada hikmah. Kalau hujan ada hikmah dia, panas pun ada hikmah dia. Jadi faham ke tak anak murid cikgu rangkap pertama? Faham ke tak? Tak dengar lah. Faham ke tak? Faham. Faham Betul ni, faham Okey, kita tengok rangkap yang kedua pula. Cikgu baca. Sesekali ku ingin menyemai budi kepadamu tanah yang hidup, kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Jadi, siapa-siapa? Hadis cikgu pun nampak. Hadis yang guna DP apa ni? Hadis. Ya, yang mana? Hadis ada 2 orang kan? Hadis mana ni? Hampa tulis nama ni. Yang seorang lagi Hadis. Dia diam. Ain, ada Ain? Ya. Ain. Pandangan Ain, apa maksud rangkap kedua ni Ain? Sesekali dia ingin menyembah budi pada tanah yang hidup kerana perutmu setia menghamilkan rezeki buat petani. Pandangan Ain apa maksud dia? Ain rasa lah. Salah tak apa Ain? Apa yang Ain rasa? Boleh jawab Ain? Ain, hilang dah Ain? Ya. Pandangan Ain apa rangkap kedua ni? Pasal apa? Boleh jawab tak Ain? Ain boleh jawab? Tak boleh beritahu cikgu. Tak boleh lah cikgu. Tak apa. Okey, maksud dia dekat sini, kita tengok ya. Sesekali penyajak teringin untuk berbudi kepada tanah kerana tanah telah banyak memberikan rezeki kepada para petani untuk meneruskan kehidupan. Maksud dia di sini, penyajak ni dia teringin sangat nak berbudi pada tanah kerana maksud dia nak ni lah dia nak berbudi pada tanah ni sebab tanah ni banyak memberikan rezeki pada para petani untuk meneruskan kehidupan. Ingat tak masa set induksi tadi? Cikgu ada terang tadi pasal tanah. Cikgu ada tunjuk gambar berkebun kan. Dia berkebun, dia tanam padi, dia tanam sebagainya. Jadi di sini penyajak ni dia teringin tau nak berbudi kat tanah ni. Dia macam nak berterima kasih jugalah kat tanah. Sebab apa? Tanah ni bagikan rezeki kepada para petani untuk meneruskan kehidupan, bagi tanaman. Macam dekat rumah kita jugalah kalau mak ayah kita tanam pokok, tanam ulam-ulaman. Sebenarnya tanah ni banyak memberi ataupun membuahkan hasil lah kepada rezeki kepada kita dalam kehidupan seharian. Itulah adalah maksud para penyajak, maksud penyajak lah, iaitu ingin menyembah budi ataupun berterima kasih kepada tanah. Jadi anak murid cikgu faham ke tak rangkap kedua? Faham ke tidak? Faham tak? Faham. Okey, seterusnya kita tengok rangkap yang ketiga. Cikgu baca sekali lagi. Sesekali ku ingin berbisik kepadamu, ikan-ikan yang riang, liar di belantara samudra, kerana sudi membebaskan derita, nelayan tua di pondoknya. Jadi apa maksud dia ni? Dia sebut ikan-ikan lah, liar di belantara samudra, maksud dia laut lah. Kerana sudi membebaskan derita nelayan tua di pondoknya. Jadi cikgu nak Ajla, ada dengan cikgu tak Ajla? Ajla ada dengan cikgu? Ada. Qayyum ada dengan cikgu Qayyum? Ada. Okey Qayyum. Cantik DP tu, merdeka. Okey Qayyum, boleh bagi tahu cikgu tak rangkap ketiga ni dia nak cakap pasal apa? Boleh tak? Boleh tak Qayyum? Qayyum boleh? Qayyum? Tak boleh cakap cikgu Qayyum. Boleh ke tak? Tak boleh. Okey, tak apa. Cikgu tak marah Okey, Amalia boleh tak Amalia? Tolong kawan kamu Qayyum. Amalia?
Saya pun tak tahu. Tak apa, jangan takutlah. Cikgu tak marah ha. Okey, rangkap ketiga ni, kita tengok apa dia nak cakap. Iaitu sesekali penyajak ni dia teringin untuk berbisik kepada ikan-ikan yang hidup di tengah lautan. Amboi. Hebat penyajak ni, dia teringin sangat. Dia nak jumpa ikan kat laut tu, dia nak bisik kepada ikan tu. Macam dia nak beritahu ikan tu lah. Dia kata dia nak ucap terima kasih kat ikan tu. Sebab apa? Hal ini dikatakan demikian kerana ikan-ikan itu telah menghilangkan derita nelayan tua yang tinggal di pondok. Maksud dia kat sini, rangkap ketiga, penyajak ni dia macam nak pergi kat laut. Dia nak terjun laut. Dia nak jumpa ikan-ikan dalam laut tu. Dia ingat ada duyung lah kan. Dia nak jumpa ikan-ikan dalam laut tu. Dia nak berbisik. Ataupun dia nak cakap kat ikan tu terima kasih sangat-sangat. Sebab apa? Ikan tu telah menghilangkan derita. Maksud dia, ikan tu dah bantu nelayan untuk meneruskan kehidupan. Iaitu contohnya, nelayan bila dia turun laut kan. Dia turun laut, dia mestilah nak apa? Nak tangkap ikan. Sebab tu dia nelayan tu dapat banyak ikan. Jadi, penyajak ni dia bersyukur sebab ikan-ikan tu bantu untuk nelayan teruskan hidup. Kalau nelayan tak dapat ikan, mesti nelayan tu derita, betul tak? Susah nak makan, tak ada duit, tak ada lauk dan sebagainya. Jadi, penyajak ni secara konklusi kita dapat lihat, rangkap ketiga ni, penyajak ni dia nak pergi terjun laut, dia nak masuk, dia nak jumpa ikan. And then, kemudian dia nak cakap, dia nak bisik lah dengan ikan tu. Dia cakap, oh ikan terima kasih sangat-sangat sebab tolong tolong masyarakat nelayan ni, iaitu menghilangkan derita nelayan ni. Kalau hampa tak naik kat pukat ataupun hampa tak naik dekat sampan nelayan, tak kena kat jalan nelayan, mesti nelayan akan sengsara, derita hidup depa. Itu adalah maksud rangkap yang ketiga. Jadi anak murid cikgu, faham ke tak? Faham atau tidak? Ya, faham. Faham kan? Okey, kita tengok rangkap yang keempat. Cikgu baca rangkap keempat ni. Siapa tu? Buka mic kot. Okey. Rangkap keempat. Sesekali ku ingin kalungkan kagum kepadamu pejuang negara kerana tanganmu penuh berdarah. Darah kesetiaan seorang warga kepada watan tercintanya. Maksud dia kat sini, siapa boleh beritahu? Yang ni kita pernah belajar dah sebelum ni. Bila kamu semua tengok video tadi pun, kamu semua dah tahu dah. Jadi siapa-siapa boleh sukarela beritahu kat cikgu? Angkat tangan. Angkat tangan pula. Buka mic. Boleh? Siapa-siapa boleh kita cikgu? Perjuangan seorang berurusan. Okey, bagus. Selagi maksud dia apa lagi? Sekali ku ingin kalungkan kagum tu. Apa yang dia nak sampaikan? Apa yang sebenarnya? Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pejuang bangsa yang setia berjuang dan berkorban demi negara tercinta. Wah, bagus. Tahniah kedua-dua pelajar yang jawab tadi. Tahniah, bagus. Pandai. Okey, betul lah jawapan tu. Betul jawapan kamu kedua-duanya. Iaitu, sesekali ni, penyajak ni dia ingin merakamkan kekagumannya kepada para pejuang negara yang setia berjuang demi negara cinta. Maksud dia di sini, kalau kita tengok tadi kan video yang cikgu tayang tadi, iaitu askar Lieutenant Adnan. Dia dia semangat berjuang demi negara, bersatu. Rakyat-rakyat Malaya bersatu ketika itu. Jadi, rangkap keempat ni, apa kaitan rangkap keempat ni? Sesekali ni penyajak ni dia ingin merakamkan kekagumannya kepada para pejuang negara yang setia berjuang demi negara cinta. Dia nak tabik hormat lah. Tabik hormat, dia nak bangga, dia nak dia nak ucap terima kasih kepada pejuang negara ni sebab sanggup berjuang demi negara cinta sehinggalah ke hari ini kita mencapai kemerdekaan baru ni, iaitu tanggal 31 Ogos, iaitu pada tahun 1957 kita mencapai kemerdekaan. Baru ni pun kita dah sambut kemerdekaan. Walaupun Waima secara di rumah dan sebagainya. Kalau sebelum ni memanglah kan kita sambut dekat luar Dataran Merdeka, kita tengok bunga api dan sebagainya. Tapi sekarang kan musim Covid, kes makin meningkat kat Penang. Jadi duduk rumah lebih baik. Namun tak semestinya bila kita duduk rumah kita tak boleh bangkitkan semangat patriotisme tu. Buktinya kita tengok dekat kawan-kawan kamu ni, depa guna apa? DP, lambang Malaysia dan sebagainya. Itu dah menunjukkan semangat patriotisme dalam diri kamu semua. Bagus cikgu ucapkan. Jadi sajak dan rangkap 4 ni
Dia mewakili, penyajak mewakili, dia kata dia nak tabik hormat, dia nak tabik hormatlah, kagum dengan para pejuang, berjuang demi negara kita iaitu Malaysia tercinta. Itu adalah maksud rangkap yang keempat. Jadi faham anak murid cikgu rangkap keempat? Faham. Faham Hadi amboi. Faham Hadi, jelas? Jelas. Okey, bagus. Yang lain mana? Yang lain jelas ke tak yang lain? Jawab jap. Jelas. Bagus. Okey, kita tengok rangkap yang kelima. Tada. Sesekali ku ingin pula menjadi bunga, menebarkan keharuman di taman-taman keresahan hidup, menyerahkan keinsafan kepada keangkuhan perang. Mungkin rangkap ni agak sukar, tapi ada siapa-siapa boleh jawab tak apa maksud dia ni? Dia ni banyak menggunakan ni lah, gaya bahasa yang tinggi sikit lah. Ada siapa-siapa boleh terangkan? Akram boleh, Akram? Kesedaran untuk berbakti dengan menggembirakan orang yang gundah gulana. Bagus, pandai Akram, tanya. Betul lah tu. Dia kurang betul, bagus-bagus. Okey, kita tengok ya. Sekali ni, penyajak ni, dia terasa ingin menjadi kuntuman bunga lah. Macam Akram tadi dia ambil masuk bawah kan. Cikgu konklusikan secara penuh lah. Secara penuh ni, sekali ni penyajak terasa ingin menjadi kuntuman bunga untuk menyebarkan haruman di hati manusia yang resah dan mengisahkan manusia tentang kekejaman perang. Maksud dia kat sini, penyajak ni kan, tadi dia nak masuk laut lah, dia nak ucap nak bisik kat ikan. Ni tiba-tiba rangkap kelima penyajak ni dia nak jadi bunga pula. Nampak tak imajinasi penyajak ni? Dia ni melibatkan semua alam. Pertama dia melibatkan apa? Hujan, laut, tanah. Kali ni dia melibatkan flora dia pula kan. Flora fauna iaitu dia nak jadi bunga. Sebab apa nak jadi bunga? Bunga kan wangi. Ada bunga yang wangi kan. Jadi dia nak jadi bunga. Dia nak harumkan hati manusia ni. Maksud dia nak menggembirakan hati manusia ataupun mengisahkan manusia tentang kekejaman perang. Maksud dia di sini, perang tak kisahlah perang apa pun, pergaduhan ke apa. Dia tak mau. Dia nak manusia ni tenang. Manusia ni tahu bahawa perang ni amat membinasakan kita. Jadi sebagai masyarakat, kita janganlah berperang. Berperang ni konsep dia ataupun konteks yang luas. Kalau kita kecilkan lagi, janganlah bergaduh sesama masyarakat. Macam kita semua, kamu semua, janganlah kita bergaduh dengan kawan, bergaduh dengan jiran, bergaduh dengan apa? Dengan rakan-rakan lain di Facebook lah, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jangan. Lebih baik kita harmoni. Kita kan satu Malaysia, jadi kita harmoni. Iaitu, macam ni lah penyajak ni, dia jadi bunga. Maksud dia bunga ni bukan dia jadi bunga betul. Tapi dia nak jadi seseorang yang dapat memberi ketenangan ataupun memberi buka mata untuk manusia yang terasa gelisah. Yang terasa resah je diri dia. Sebab apa? Dia takut dengan peperangan, dia takut berlakunya perang dan sebagainya. Itu adalah rangkap yang kelima. Jadi faham ke tak anak murid cikgu? Faham ke tidak? Faham. Faham ya? Okey, bagus. Kita pergi ke rangkap yang keenam. Okey, cikgu baca rangkap yang keenam. Alangkah indahnya dunia andai semua merenung kekosongan hidup ini. Ini pendek dia. Dia ada 3 baris je rangkap keenam ni. Apa maksud dia cikgu terangkan? Tada. Rangkap keenam ni, yang terakhir ni, penyajak dia mengatakan bahawa dunia ni sungguh indah. Sekiranya semua manusia renung setiap ruang kehidupan. Maksud dia di sini, rangkap ke-6 ni dia nak bagi konklusi. Dia nak bagi kesimpulan rangkap 1 sampai rangkap 5. Maksud dia nak kata indahnya dunia ni kalau kamu semua ni, anak-anak murid cikgu ni, merenung setiap ruang kehidupan. Maksud dia bila kita tengok hujan. Hujan ni banyak memberi positif kepada diri manusia. Kita tengok panas. Panas ni memberi manfaat apa kepada manusia? Macam itulah. Penyajak ini menyatakan bahawa kalau indahnya dunia ni, indah kehidupan kita ni sebagai manusia, bila kita merenung setiap ruang kehidupan kita. Faham? Jadi maksud dia bila kamu tengok tanah, kamu tenung tanah, tanah ni membawa rezeki pada kamu. Membuahkan hasil, membantu kamu. Bila kita tengok laut yang tenang, kadang-kadang bergelora. Macamlah kehidupan kita. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergelora. Itulah kehidupan laut.
tapi di dalamnya banyak sangat rezeki. Bila kita tenung, sebenarnya laut ni adalah sumber makanan kita. Dalam dia tu iaitu ikan, sotong, ketam dan sebagainya. Kalaulah kita merenung setiap tu, itulah manfaat dia, iaitu kita memberi keterangan kepada diri kita. Jadi faham ke tak apa maksud sajak yang disampaikan? Faham ke tidak? Yang lain faham ke tak? Jadi siapa boleh beritahu cikgu? Siapa jawab ni, cikgu bagi tambah markah. Siapa boleh beritahu cikgu? Secara konklusinya sajak ni dia nak sampaikan pasal apa? Siapa boleh beritahu cikgu? Siapa jawab, cikgu bagi tambah markah. Cepat. Siapa boleh beritahu cikgu cara keseluruhannya? Sajak ni dia nak apa sebenarnya? Dia nak sampaikan apa? Cikgu dah terang dah tadi. Akram boleh? Akram dia. Alia boleh Alia? Alia? Tak ada. Aiman Zakwan ada? Aiman Zakwan? Ya, cikgu. Aiman boleh beritahu cikgu tak cara keseluruhan dia? Dia nak sampaikan apa? Dia nak berterima kasih kepada Allah Semajadi yang memberikan banyak manfaat. Okey, bagus. Tahniah Aiman. Aiman Zakwan kelas mana? 1 UM. 1 UM. Okey. Siapa lagi nak kita cikgu? Ada lagi tak? Tadi Koyum buka mic. Azian. Siapa? Dia ingin berterima kasih kepada Alan, kepada Pejuang Negara. Okey, bagus. Siapa ni nama apa? Nama penuh? Nur Hayati. Nur Hayati. Hayati kelas mana tak? UKM ke UM? 1 UM. UKM Ya. Okey, siapa lagi nak jawab? Siapa lagi nak jawab? Penyaja terasa ingin mengucapkan ucapan Okey, terima Akram. kasih dan penghargaan kepada hujan, tanah, ikan serta para pejuang negara akan nikmat dan jasa yang diterima daripada semua itu. Penyaja ingin juga menjadi kuntuman bunga dapat mengharumkan hati dan jiwa manusia yang resah dan menyedarkan manusia akan kekejaman peperangan. Okey, bagus Akram. Akram kelas mana Akram? 1 UM. Oh, maaf lah. Kelas campur. Cikgu tak hafal semua lagi. Okey, last. Siapa last? Cepat. Siapa nak jawab? Cikgu tambah markah 5 markah Siapa nak jawab? Ada lagi? Tak mau jawab yang lain? Aulia tak mau jawab, Aulia. Isya tak mau jawab, Isya. Tak mau jawab, tak apa. Cikgu tutup ya. Okey, seterusnya kita lihat pada slide seterusnya. Iaitu tema. Tema ni apa? Tema ni adalah tajuk ataupun mauduk pembawaan sajak tu. Cara konklusinya. Kita lihat ya. Yang pertama, tema untuk sajak ni cikgu nak Isya. Isya, ada tak Isya dengan cikgu? Isya? Ada. Alia Ardini? Ya, Alia baca cikgu jap yang slide ni boleh? boleh. Silakan. Berterima kasih dan mensyukuri kurniaan Tuhan. Contohnya, sesekali penyaja terasa ingin mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada hujan, tanah, ikan-ikan serta para pejuang negara akan nikmat dan jasa yang diterima daripada semua itu. Penyaja juga ingin menjadi kuntuman bunga yang dapat mengharumkan hati dan jiwa manusia yang resah dan menyedarkan akan kekejaman sebuah peperangan. Bagus. Terima kasih Alia Ardini. Terima kasih. Jadi, tema dia adalah berterima kasih dan mensyukuri kurniaan Tuhan. Bila nanti kan kamu jawab soalan peperiksaan dia tanya, apakah tema sajak ni? Kamu jawab macam ni. Tema sajak ini ialah berterima kasih dan mensyukuri kurniaan Tuhan. Ini adalah tema ni dia merangkumi sajak ni. Merangkumi maksud sajak ni iaitu berterima kasih dan mensyukuri kurniaan Tuhan. Kurniaan Tuhan tu macam mana? Kurniaan Tuhan ni macam nilah iaitu Tuhan bagi turun hujan, Tuhan bagi kita menikmati tanah, laut dan sebagainya. Contohnya macam ni.
Kita hurai balik rangkap-rangkap dan seterusnya. Jadi, faham ke tak anak murid cikgu? Faham. Faham. Awak slow sangat tu. Hadif makan ke Hadif? Belum. Belum. Tak apa. Tak habis kelas makan sambil main game sekejap makan. Cikgu ada buat game sekejap. Okey. Amalia mana? Dari tadi diam. Amalia? Amalia ada dengan cikgu tak? Ya, Amalia. Buat apa tu Amalia? saya ajar je. Amalia faham tak tema ni? Faham? Faham, betul. Betul. Jadi apa yang Amalia faham? Saya faham tapi cuma saya tak terangkan. Okeylah, tak apalah. Tema ni Amalia, dia adalah macam tajuk utama dia. Dia macam tajuk utama cara keseluruhan dia. Faham Amalia? Iaitu dia nak sampaikan tentang berterima kasih dan mensyukuri kurniaan Tuhan. Okey, terima kasih Amalia. Seterusnya kita tengok slide seterusnya. Persoalan. Persoalan ni macam mana? Persoalan ni iaitu apa yang dia gambarkan dalam setiap sajak ni. Maksud dia persoalan ni apa yang ada dalam sajak ni lah. Kita tengok yang pertama. Boleh slide cikgu pun. Yang pertama persoalan dia iaitu penghargaan kepada hujan yang menjadikan kehidupan lebih tenang. Dekat sini siapa boleh jawab? Persoalan pertama ni dekat rangkap mana? Siapa boleh jawab? Rangkap pertama. Okey, bagus Alia. Bagus semua. Bagus. Okey, penghargaan. Persoalan ni, dia nak bagi penghargaan kepada hujan menjadikan kehidupan lebih tenang. Nampak tak? Itu adalah persoalan. Iaitu, dia nak menceritakan balik apa yang ada dalam sajak tu. Itu adalah persoalan. Yang kedua, kepentingan tanah yang mempunyai, maafkan cikgu, typo tu tak M. Yang mempunyai pelbagai khazanah. Maksud sini siapa boleh tahu cikgu rangkap mana ni? Pasal tanah ni. Rangkap mana? Rangkap kedua. Bagus, pandai. Okey, seterusnya. Ikan merupakan sumber makanan dan rezeki kaum nelayan. Bukan kaum nelayan je. Kita pun makan ikan kot. Sedap ni kalau makan ikan. Jadi, siapa boleh kita cikgu? Rangkap mana ni? Tiga. Bagus, pandai. Kalau kamu tengok dekat sini, sebenarnya persoalan ni, dia berkait dengan maksud sajak je. Senang je. Kalau kamu semua, anak murid cikgu yang hebat ni, faham maksud sajak, pasti persoalan pun kamu boleh kuasai. Sebab persoalan ni mudah. Yang kita faham, itulah adalah persoalan dia. Okey, yang keempat. Siapa boleh baca cikgu? Cikgu nak Wati dah, Wati? Diam dah jadi. Ajla? Ya, Ajla baca cikgu nombor 4 ni. penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pejuang bangsa yang setia berjuang dan berkorban demi negara tercinta. Jadi Ajla, kat mana ni? Rangkap mana ni? Ajla tahu tak rangkap mana dalam sajak? 4. Okey, bagus. Pandai Ajla. Okey, persoalan yang keempat, penghargaan dan ucapan terima kasih. Kamu tengok dah kat sini. Dia berkaitan dengan maksud sajak je. Mudah je persoalan. Yang kelima, kesedaran untuk berbakti dengan menggembirakan orang yang gundah gulana. Cikgu nak Aisar. Aisar, bagi tahu cikgu ni rangkap mana ni Aisar? Rangkap kelima tu. Bagus, pandai Aisar. Jadi Aisar faham tak rangkap kelima tu? Boleh lah. Dia pasal apa dulu? Sembang pasal bunga ke? Rangkap kelima kan dia kata penyajak nak jadi bunga kan? Sebab apa dia jadi bunga? Dia nak kurangkan rasa beban untuk memperjuangkan negara tu kepada pejuang-pejuang tu kan. Okey, betul lah tu. Boleh, bagus. Tahniah Aisar. Okey, yang terakhir, persoalan terakhir. Kita ada 6 persoalan. Iaitu 6. Daya usaha dalam menjalankan kempen untuk menyedarkan masyarakat bahawa peperangan mengundang pelbagai kemusnahan dan penderitaan. Maksud dia di sini iaitu sajak ni sebenarnya boleh jadi kempen ataupun menyedarkan. Bila kita baca ni, sajak ni sebenarnya kita kena hargai alam. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Bila kita buat perang, bila kita perang, kita hancurkan alam ni. Contoh ni kita perang, habis tanah. Kita apa lagi? Perang lagi. Jadi apa lagi? Laut tak cantik dah.
apa lagi banjir kilat dan sebagainya. Jadi alam ni dah tak jadi cantik dah dan sebagainya. Itu adalah penyajian nak sampaikan bila kita perang akan membuatkan kemusnahan dan penderitaan hidup kepada kita masyarakat manusia ni lah. Itu adalah persoalan. Jadi ada apa-apa soalan yang nak tanya cikgu berkaitan persoalan ni? Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham? Ada yang tak faham tak? Boleh jawab tak? Buka mic semua. Faham ke tak semua? Faham. Bagus. Respon lah cikgu tanya, okey? Kita tengok yang seterusnya. Nilai. Ini amat penting. Jadi tolong ingat, dalam peperiksaan, selalunya dulu pada batch abang-abang kamu dulu, memanglah dia selalu ditanya, apakah tema, apakah persoalan, apakah gaya bahasa. Tapi bila bermulanya batch kamu dan batch yang atas ni lah, dia dah tak ada dah macam tu. Jadi dia akan lebih kepada kemahiran berfikir kamu. Dan macam mana kamu nak aplikasikan nilai. Macam mana kamu nak aplikasikan penghargaan berdasarkan teks sajak ni. Jadi kita tengok nilai dia. Jadi sebelum tu cikgu nak tanya, siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu tak? Apa nilai yang dalam sajak ni yang kamu tahu? Siapa-siapa boleh beritahu cikgu? Siapa-siapa boleh beritahu? Royum boleh beritahu cikgu tak, Royum? Royum? Apa yang Royum dapat nilai dia? Benda baik yang Royum dapat dalam sajak ni. Apa yang Royum dapat? Alah, Royum ni cikgu tanya diam pula. Nafiza ada Nafiza? Ada. Nafiza. Apa yang Nafiza dapat berdasarkan sajak ni? Benda yang baik yang Nafiza dapat. Boleh jawab Nafiza? Kalau tak boleh beritahu. Tak boleh. Tak boleh. Okey, Kamilia. Ada Kamilia? Kamilia? Hadif Hafiz ada Hadif Hafiz? Hadif? Ya. Okey, Hadif. Boleh beritahu cikgu tak? Apa benda baik yang kamu dapat dari sajak ni? Tak kisahlah apa pun. Boleh beritahu cikgu tak? Tak tahu. Tak tahu, amboi. Okey, Aulia Patricia. Boleh beritahu cikgu tak, Aulia? Hadif Idlan nak jawab ke, Hadif? Hadif Idlan? Ya. Boleh jawab cikgu tak? Bagi tahu, tolong kawan kamu. Apa yang benda baik yang kamu dapat dari sajak ni? Kita perlu syukur kepada Tuhan. Wah, bagus. Okey, lagi? Bagus? Lagi? Ada lagi? Menghargai alam. Menghargai alam. Siapa tu? Alah, cikgu tak nampak tak. Siapa tu? Hayati. Hayati. Bagus, Hayati. Nur Tahniah. Hayati. Bagus. Tahniah. Okey, betul lah tu kawan kamu jawab. Nilai ni macam mana tu cikgu? Nilai ni anak-anak muda cikgu dengar ya. Nilai ni adalah benda yang baik yang kita nampak dalam sajak. Benda apa yang baik? Itu adalah nilai ataupun kita panggil nilai murni. Itu adalah nilai. Okey? Kita tengok yang pertama. Kesyukuran. Itu adalah nilai pertama. Kesyukuran. Kita bersyukur. Contohnya, iaitu sikap mengucapkan syukur amat penting sebagai penghargaan terhadap sesuatu kebaikan yang diterima. Maksud di sini, kita terima Allah hantar hujan. Allah bagi nikmat laut, ikan-ikan. Kita bersyukur. Allah bagi nikmat hidup kita sihat sampai sekarang kan. Walaupun je kita COVID semakin luas, tapi kita masih hidup sekarang, alhamdulillah. Jadi itu adalah kita perlu bersyukur. Sajak ni pun sama. Apa yang Allah bagi itu adalah kita perlu bersyukur. Jadi faham ke tak nak beri cikgu? Faham ke tidak? Faham. Okey, bagus. Yang kedua, kita tengok yang kedua pula. Kerajinan. Kerajinan. Cikgu suka kerajinan ni. Contohnya, kerajinan bercucuk tanam akan membuahkan hasil dan memberikan rezeki kepada seseorang. Bila kita bercucuk tanam, kita rajin cucuk tanam, ia akan membuahkan hasil dan memberikan rezeki pada kita. Kita dapat makan, kita dapat jual. Itu adalah konsep kerajinan dalam sajak ni. Tapi bila kita melihat konteks yang lebih luas, sebagai pelajar kita kena rajin. Rajin macam mana?
Rajin tolong mak ayah dekat rumah. Faham? Rajin buat kerja sekolah cikgu bagi. Kena rajin. Cikgu bagi tak banyak pun. Jadi rajinlah, okey? Tak apa hari ni, cikgu yakin kamu semua mesti rajin. Sebab hari ni kita main game je. Okey, jadi itu adalah kerajinan, nilai murni. Jadi, cikgu nak anak murid cikgu terapkan nilai murni bersyukur, rajin dalam diri. Kita tengok yang ketiga pula. Mengenang jasa. Contohnya, budi baik yang diterima daripada seseorang haruslah dikenang dan dihargai. Maksud dia di sini, contohnya dalam sajak, penyajak dia mengenang jasa para apa? Siapa boleh kita cikgu? Dia kenang jasa siapa? Siapa boleh kita cikgu? Dia kenang jasa siapa? Para pejuang. Okey, bagus Amalia. Dia kenangkan jasa para pejuang. Jadi, sebagai kita, sebagai rakyat Malaysia yang kita hidup sekarang aman damai, kita perlu mengenang jasa para pejuang kita yang terdahulu demi memerdekakan tanah Melayu iaitu Malaysia sekarang. Itu adalah mengenang jasa bagi konteks saja. Namun, macam mana kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita? Iaitu mengenang jasa bila kita tengok konteks yang lebih luas. Yang dekat yang kita kenang jasa ibu dan ayah kita. Kita kenang jasa guru-guru. Kita kenang jasa kawan-kawan. Contohnya bila kamu dulu kamu kat sekolah kan, kawan-kawan kamu apa? Bagi pinjam duit ke, bagi makanan, share makanan, lepas tu apa lagi? Bagi pinjam alat tulis. Kita kenang jasa mereka sebab mereka bantu kita. Itu adalah mengenang jasa. Kita terapkan nilai itu, okey? Dalam kehidupan kita, kita aplikasikan. Yang keempat, seterusnya, patriotisme. Contohnya, semangat patriotisme akan membawa kepada kesanggupan berjuang sehingga sanggup berkorban nyawa demi tanah air tercinta. Jadi kalau kita tengok konteks dalam sajak ni sendiri, iaitu para pejuang ni mempunyai semangat patriotisme. Mereka sanggup berjuang. Kalau kamu semua ada TV, kamu tengok YouTube ke, kamu tengok Lieutenant Adnan, cerita Lieutenant Adnan. Dalam tu banyak sangatlah nilai murni tentang patriotisme ni diterapkan. Sanggup berjuang, tinggal keluarga, tinggal anak bini, tinggal mak ayah yang dah tua demi berjuang berkorban nyawa untuk tanah air tercinta, iaitu perang Jepun, British dan sebagainya. Itu adalah patriotisme. Namun kita sekarang cikgu takkan kita nak berperang kot cikgu. Cikgu tak suruhlah kamu pergi cari senapang ke berperang ke. Cikgu tahu dalam ni budak lelaki ramai berperang dalam PUBG. PUBG lah, Mobile Legends dan sebagainya. Tapi patriotisme ni contohnya kita sokong, kita hargai, kita kenang jasa, ataupun kita kibarkan bendera. Baru ni MACD kan ada buat kan. Pergi MACD cakap merdeka, 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 dapat burger percuma satu. Itu sebenarnya semangat patriotisme kita terapkan. Walaupun ataupun Waima kita sendiri tak boleh berjuang, tapi kita boleh terapkan semangat patriotisme dalam diri kita sendiri, iaitu kita menghargai dan sokong para pejuang terdahulu. Itu adalah cara kita untuk menerapkan semangat patriotisme. Kalau kat sekolah mungkin kita boleh sambut merdeka kan. Kalau dulu kamu sekolah rendah, kamu sambut merdeka. Bila masuk sekolah menengah tak boleh sambut sebab COVID. Tak apa. Sebenarnya kamu sambut merdeka pun adalah salah satu nilai patriotisme dalam kehidupan keseharian kita lah. Yang kelima, kemuliaan budi. Contohnya, sikap suka membantu mereka yang berada dalam kesusahan, menerusi sumbangan dan jasa bakti merupakan sifat yang mulia. Okey, itu adalah berdasarkan konteks saja, iaitu penyajak ni nak bantu orang yang hidup gelisah ni untuk lebih tenang. Tapi macam mana kita nak tengok dalam konteks kehidupan kita? Dalam musim COVID sekarang ni, anak-anak murid cikgu, kita saling lah tanya khabar kawan. Macam mana? Okey ke tak? Hang sihat ke tak? Nak apa-apa aku tolong. Contohnya kita tak boleh tolong dari segi duit, kita boleh tolong dari segi bagi semangat. Kita bagi support, kita cakap apa benda-benda yang baik dekat dia. Contohnya kalau kawan kita sakit, demam, kita bagi semangat kat dia. Jangan mengalah dan sebagainya. Itu pun salah satu kita bantu secara dalaman ataupun secara batin kepada kawan-kawan kita. Kalau kita ada rezeki lebih, kita bantulah jiran-jiran yang kurang berkemampuan, bagi makanan, kongsi apa yang kita masak dan sebagainya. Itu adalah kemuliaan budi yang cikgu guna anak-anak murid cikgu terapkan dalam diri masing-masing. Walaupun kita tak ada duit, tapi tak apa. Kita boleh bantu kawan-kawan kita, rakan-rakan yang kita kenal. Kita support mereka, support mental, fizikal mereka. Contohnya, okey dia demam, dia kena COVID ke apa, kita bantu. Jangan mengalah, kuat. Kita lawan. Macam itulah, okey. Itu adalah semangat kita untuk kemuliaan budi lah.
Kita membantu mereka yang berada dalam kesusahan. Yang terakhir, yang nilai terakhir adalah keinsafan. Contohnya, peperangan yang banyak membawa kepada kemusnahan dan penderitaan seharusnya diinsafi. Maksud dari sini, bila kita bergaduh, pasti kehidupan kita tak aman, negara kita terancam, pembangunan musnah, laut hancur, bukit bukau dan sebagainya musnah. Itu adalah kita perlu insaf. Jangan bergaduh. Macam anak murid cikgu dalam kelas ni, cikgu tak mau. Hampa semua bergaduh dengan kawan-kawan. Kita minta maaf balik. Kalau bergaduh pasal game tu, minta lah maaf balik. Alah game tu tak apa, tak ni pun, tak bagi kita apa, hebat sangat pun tak apa. Kita minta maaf kat kawan. Aku minta maaf tadi aku maki dalam game. Tak apa, okey? Kita minta maaf. Bila kita kita baik semula, kita tak perang. Itu akan membantu kita lah contohnya. Contoh macam Aisyah dengan Hadif main PUBG. Hampa bergaduh lah. Hampa bergaduh sebab apa? Dia tak tembak orang tu, dia tak tembak orang ni. Dia tak backup belakang. Tapi kita minta maaf balik. Bila kita minta maaf, kita bekerjasama. Iaitu kita bergabung, mesti hampa dapat cika dinner kan. Itu adalah salah satu macam mana kita insaf lah bahawa peperangan ni bawa kemusnahan. Dalam sajak, dia menyatakan kalau kita perang, musnahlah negara. Tapi dalam konteks kehidupan anak murid cikgu, insan ni janganlah kita bergaduh dan sebagainya. Okey? Jadi kamu semua faham apa nilai murni yang cikgu terangkan? Faham ke tidak? Jelas ke tak? Jelas ke tak? Cikgu nak tahu tu. Jelas. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Cikgu harap kamu semua terapkanlah nilai-nilai yang kita belajar ni, okey? Seterusnya kita tengok kepada pengajaran. Apa beza dia cikgu nilai dan pengajaran ni? Nilai ni benda yang baik. Pengajaran ni kita menggalakkan buat benda baik tu. Contohnya benda yang jahat kita galakkan agar kita tak buat dan kita jadikan benda tu jadi baik. Kita mestilah, kita haruslah, kita perlulah. Itu adalah kata kunci pengajaran. Kita tengok apa pengajaran yang pertama. Sebelum tu cikgu nak tanya, Ain ada Ain? Ya. Ain, apa yang pengajaran kamu dapat dalam teks sajak ni Ain? Boleh beritahu kawan-kawan? Sentiasa bersyukur. Kita sentiasa bersyukur lagi. Ada siapa-siapa boleh bantu Ain lagi? Cikgu Perjuangan dan pengorbanan para pejuang tanah air hendaklah kita hargai supaya nasib pejuang tanah air dapat dibela. Bagus, betul, bagus. Okey, cikgu Amalia. Pengajaran apa yang Amalia dapat dalam teks sajak ni Amalia? Semangat patriotisme. Patriotisme. Okey, bagus. Okey, bagus. Sarah Nabila. Baru cikgu nampak. Sarah Nabila. Ada Sarah Nabila? Ya. Sarah. Apa yang Sarah dapat pengajaran berdasarkan kita belajar sajak hari ni? Apa yang Sarah dapat? Sarah, hilang dah ke Sarah? Sarah hilang dari radar Sarah? Dengan kerajinan. Okey, rajin, bagus. Syifa Muhammad Zaki, ada Syifa dengan cikgu? Syifa. Ada Isya, ada Isya. Isya, ada dengan cikgu Isya. Alia Humaira. Alia Humaira. Ya. Apa pengajaran Ya. yang Alia dapat yang kita belajar hari ni? Berdasarkan sajak ni. Pengajaran. Apa yang Alia dapat? Alia makan Apa yang Alia dapat? Tak tahu. Tak tahu, tak apa. Okey, Akram dah jawab tadi. Tak apalah, okey. Cikgu terangkan yang satu tu. Kamu tengok betul-betul ya. Nilai dengan pelajaran lebih kurang sama je. Cuma nilai ni kita tekankan, pengajaran ni kita tekankan lagi. Maafkan cikgu. Yang pertama kita tengok ya. Kita haruslah menghargai hujan.
sebagai suatu rahmat yang besar kepada kehidupan manusia. Yang tadi kan kita abang hujan tu nikmat kan, nilai dia. Jadi kita haruslah menghargai hujan sebagai satu rahmat yang besar kepada kehidupan manusia. Macam cikgu kata tadi, jangan kita marah bila sak panas, sak hujan. Panas ni ada hikmah dia, hujan pun ada hikmah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu nak hadis Hafiz. Baca je hadis. Hadis Hafiz, baca cikgu. Kita hendaklah rajin mengusahakan tanah supaya kita dapat memanfaatkan tanah sebagai punca rezeki. Bagus, terima kasih Adi. Jadi Hadi faham tak yang kedua ni pasal apa? Hadi faham yang kedua Faham. ni? Okey. Dia nak terang pasal apa tu Adif? Dia nak terang pasal apa tu Adif? Kena berusaha untuk capai kejayaan. Untuk masalah tanah kan, sampai kejayaan macam mana? Dari segi rezeki. Sebab tanah ni punca rezeki. Bagus Hadi. Terima kasih. Yang ketiga pula kita tengok, okey? Cikgu nak Aulia Batrisha. Ada Aulia Batrisha dengan cikgu? Aulia Batrisha. Ulang suara. Aulia Batrisha ada dengan cikgu? Hayati ada dengan cikgu Hayati? Ada. Hayati baca cikgu nombor 3. Kita hendaklah bersimpati kepada golongan susah supaya nasib mereka terbela dan memperoleh bantuan yang sewajarnya. Bagus. Okey, Hayati boleh terangkan cikgu tak nombor 3 ni pasal apa? Hayati boleh terangkan cikgu? Kita kena tolong orang yang dalam kesusahan. Okey, bagus. Tahniah Hayati. Betul. Jadi nombor 3 ni, pengajaran dia, kita ni sebagai manusia, anak murid cikgu, kita ni hendaklah bersimpati kepada golongan yang susah supaya nasib mereka terbela dan memperoleh bantuan yang sewajarnya agar kita sama-sama hidup aman dan harmoni. Yang seterusnya, yang keempat, Cikgu nak Kamilia. Masih ada dengan Cikgu Kamilia? Kamilia, ulang suara Kamilia. Tak ada. Khoyum 1432. Khoyum 1432. Khoyum. Tak ada juga. Ain Christina, ada tak Ain Christina? Ya. Okey, Ain Christina. Cikgu asyik panggil Ain je kan? Ain boleh baca cikgu nombor 4? Boleh. Terima kasih. Silakan. Perjuangan dan pengorbanan para pejuang tanah air hendaklah kita hargai supaya nasib pejuang tanah air dapat dibela. Okey, Alhamdulillah. Jadi, cikgu rasa tak perlu terangkan pun. Cikgu yakin kamu semua faham. Nombor 4 ni, perjuangan dan pengorbanan para pejuang tanah air hendaklah kita hargai. Kita kena hargai para pejuang ni sebab mereka lah kita hidup aman damai sampai sekarang. Yang kelima, cikgu baca, kita perlu mempunyai sikap suka membantu orang yang susah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Lebih kurang sama je dengan nombor 3. Kita kena bantulah orang yang susah untuk meringankan beban. Macam cikgu cakap tadi, anak murid cikgu, walaupun kita tak boleh bantu dari segi kewangan, kita bantu dari segi support, dari segi mental dan sebagainya. Kata-kata semangatlah. Kita bagi hang kena teruskan hidup, hang jangan mengalah. Hang perlu belajar. Bagus, hang kena belajar demi capai kejayaan cita-cita hang. Jangan walaupun kita musim Covid ni kita kena rajin. Itu adalah kita bantu dari segi mental dan emosi kawan-kawan kita. Yang terakhir, pengajaran dia, kita diseru agar merenung dan mengisi kekosongan hidup dengan pelbagai aktiviti yang bermanfaat. Maksud dia di sini, kita kena renunglah apa yang kita perlu buat dalam hidup kita. Ya, aku tak tahu lah nak buat apa. Sekejap lepas kelas BM aku nak tidur kot. Kita pikat lah. Lepas ni kita mungkin boleh buat. Kita baca buku balik. Baca balik slide yang cikgu bagi dalam grup Telegram sekejap. Tengok balik. Sajak ni pasal apa? Cikgu Faiz terang pasal apa? Bila cikgu upload video kat YouTube, cikgu bagi link. Tengok balik video tu. Itu pun memanfaatkan kehidupan kamu. Andailah kamu rasa, tak maulah cikgu. Tak apa. Sekejap buka YouTube, tengok Lieutenant Adnan. Siapa yang ada Netflix tu dengan abang-abang kakak kamu, buka tengok Lieutenant Adnan. Cerita pasal perjuangan negara.
Lieutenant Adnan ni cikgu rasa ada dalam buku sejarah kamu. Sangat-sangat bagus dan kamu perlu tengok. Sangat-sangat baguslah untuk diri kita. Untuk meningkatkan semangat patriotisme dan sebagainya. Okey. Jadi itu saja yang kita belajar, nilai dan pengajaran berkaitan sajak. Jadi, kamu faham tak apa pengajaran yang cikgu nak sampaikan? Faham ke tidak? Faham. Yang lain mana? Jawab je. Faham tak? Betul ni? Faham? Okey, bagus. Jadi apa yang kita dapat hari ni adalah berkaitan dengan sajak. Macam cikgu kata tadilah, sajak ni dia berceritakan berkaitan dengan alam. Dia kait dengan alam, dia kait dengan kehidupan. Bila berkaitan hujan, tanah, laut, apa lagi jadi bunga, pejuang negara. Sebenarnya penyajak ni dia unik, dia mempunyai nilai estetika. Estetika maksud dia keindahan. Penyajak ni dia mempunyai nilai estetika. Dia kaitkan dengan alam dan manusia. Iaitu dia nak kita merenung di depan kita. Kamu keluar lagi kat rumah, kamu tengok pokok ni. Pokok ni apa yang dia bagi manfaat kat aku? Iaitu oksigen. Dia bagi kita segaran udara yang segar. Macam tu lah. Bila kamu tengok lagi kamu pergi mana lagi? Market ke? Maidin ke? Tak boleh pergi kan? Tak apa. Bila kamu tengok lok-lok kamu beli kan, ya Allah, ni adalah hasil laut dan sebagainya. Nelayan yang tangkap. Jadi kita dapat makan hasil nelayan tangkap. Nelayan susah panas, hujan panas, dekat laut mereka tangkap, hasil usaha mereka, kita dapat rasa. Sebenarnya, itu adalah tanda kita bersyukur. Kita tak perlu pun susah turun laut tangkap ikan. Kita bersyukur masih diberi kesempatan dan kenikmatan untuk merasai kehidupan yang lebih baik. Itu adalah penyajak nak sampaikanlah kepada kita. Iaitu kamu semua kena sentiasa bersyukur tentang kenikmatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tengok yang pertama. Berdasarkan sajak, aku ingin berterima kasih. Kepada siapakah anda ingin mengucapkan terima kasih jika diberi peluang? Soalan ni adalah soalan kebat, iaitu pelajar perlu fikir. Selalu soalan ni keluar dalam peperiksaan. Jadi siapa cikgu nak? Aisar ada Aisar? Aisar? Ya. Aisar? Ya. Berdasarkan soalan ni, bila kamu diberi peluang, kepada siapa kamu nak ucap terima kasih? Kepada Tuhan. Kepada? Tuhan. Alhamdulillah. Jadi, kenapa kamu ucap terima kasih pada Tuhan? Benda apa yang kamu nak ucapkan tu? Banyak rezeki dia bagi kepada kita. Antara rezeki yang dia bagi dekat kamu? Makanan yang cukup. Makanan yang cukup, kehidupan yang sihat, betul? Bagus, bahagia dengan keluarga, mak ayah, adik, abang, kakak kan? Itu adalah salah satu kenikmatan yang kita dapat dalam kehidupan. Bagus, terima kasih Aisar, Tania. Okey, kita tengok. Cikgu nak tanya Hadif Idlan, ada Hadif Idlan? Ya. Hadif, kalau kamu diberi peluang berdasarkan sajak ni, kamu nak ucap terima kasih dekat siapa? Askar Malaysia. Askar Malaysia. Kamu nak cita-cita jadi askar ke? Tak. Dah. Okey, kamu nak ucap apa dekat askar Malaysia, Hadif? Terima kasih sebab tolong jaga negara. Bagus, tahniah Hadif. Terima kasih. Okey, bagus rakan-rakan kamu. Kita tengok yang kedua. Apakah yang anda peroleh hasil pembelajaran sajak aku ingin berterima kasih ni? Cikgu nak Nafiza dan Nafiza. Nafiza, ada Nafiza? Sarah Nabila? Nafiza ada tadi? Nafiza. Nafiza? Diam pula. Ya. Nafiza. Berdasarkan sajak kamu cikgu ajar hari ni, kamu belajar, apa yang kamu faham? Apa manfaat kamu dapat ni? Boleh kita cikgu? Nafiza? Boleh tak? Apa yang Nafiza dapat berdasarkan sajak Nafiza belajar ni? Boleh tak Nafiza? Nafiza boleh? Lah diam pula. Akram, ada tak Akram? Akram? Ada, Ego.
Akram boleh bagi tahu kat kawan-kawan dah apa yang Akram dapat berdasarkan hasil pembelajaran sajak ni? Cara konklusi dia, tak kisahlah nilai ke pengajaran ke. Itu adalah jawapan kamu. Boleh Akram bagi tahu? Akram? Perlu mempunyai sikap suka membantu orang yang susah. Okey, bagus. Lagi? Ada Akram nak beritahu lagi tak? Dia berkaitan dengan nilai dan pengajaran juga. Apa yang Akram akan dapat? Apa lagi? Akram boleh beritahu? Tak apa cikgu sebut. Aiman pula. Aiman Zakwan. Bersyukur. Bersyukur. Okey, bagus. Pandai. Aiman Zakwan. Ya, cikgu. Aiman boleh beritahu cikgu tak apa yang Aiman dah dapat berdasarkan sajak ni? Dalam diri Aiman lah. Boleh beritahu cikgu? Tentang nilai dan pengajaran kita belajar hari ni? Alam semua jadi ini penting kepada kita. Okey, bagus. Pandai, Tania. Bagus. Terima kasih Aisyah dan Aiman. Kita tengok yang terakhir. Bagi pendapat anda, anak-anak muda cikgu, mengapakah alam ini perlu dijaga dan dihargai dengan sepenuh hati? Ini merupakan soalan kebat yang acap kali ataupun kerap sangat keluar dalam peperiksaan. Iaitu dia nak tengok macam mana kamu berfikir. Okey, bagi pendapat anda, mengapakah alam ini perlu dijaga dan dihargai dengan sepenuh hati? Alia Humaira ada? Alia Humaira. Ya, Alia boleh beritahu cikgu tak kenapa? sebab mengapa alam perlu dijaga? Sebab apa kita kena jaga alam ni, Alia? Sebab apa? Sebab dia. Okey, tak apalah cikgu jawab. Kita kena jaga alam ni sebab alam ni banyak membantu kita. Iaitu bagi apa lagi? Bagi kemudahan kita, kehidupan, rezeki dan sebagainya. Itu je lah boleh jawab. Kalau keluar soalan macam ni, pada pendapat saya, alam perlu dijaga dan dihargai dengan sepenuh hati kerana alam ini banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Misalnya dari segi rezeki maupun kehidupan yang lebih baik. Itu sahaja. Jadi anak murid cikgu faham semua? Faham? Buka mic semua, faham ke tak? Faham. Alhamdulillah. Jadi mudah ke tak sajak ni? Mudah ke tak? Mudah ke senang? Mudah ke susah? Siapa boleh jawab? Mudah ke susah? Mudah. Mudah kalau kita faham maksud. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi cikgu konklusikan bahawa sajak ni dia melatih kita ataupun mendidik diri kamu semua untuk lebih kepada bersyukur kepada nikmat Tuhan. Dalam kehidupan anak-anak murid cikgu, kita kena bersyukur. Apa yang Allah bagi, kita bersyukur. Okey? Dalam kenikmatan dari segi rezeki, makanan, kebahagiaan dan sebagainya. Bila kita dah berkemampuan, kita bahagia, kita bantu yang kawan-kawan yang susah. Itu adalah sajak ni mengajar kita untuk mengaplikasikan nilai kesyukuran, nilai kerjasama, nilai kebahagiaan, nilai prihatin, nilai patriotisme dalam kehidupan kita untuk bantu masyarakat yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Jadi itu saja sajak ini yang kita akan belajar. Jadi apa yang ada apa-apa yang tak faham tak anak murid cikgu? Boleh bagi tahu cikgu ada yang tak faham tak? Boleh buka mic bagi tahu ataupun semua dah faham? Faham. Okey, bagus. Terima kasih semua. Okey, untuk tugasan pula, cikgu nak tengok kamu punya kemahiran lah, kamu punya pengetahuan. Hari ini kita bermain satu permainan. Cikgu tak buat latihan bertulis. Kalau sebanyak 5 minggu sebelum dengan cikgu, kita buat latihan bertulis kan dalam buku latihan. Hari ini kita akan bermain satu permainan. Tidak perlu salin soalan dalam buku latihan. Cikgu tak galakkan ataupun tak perlulah kamu salin soalan dalam buku latihan. Kamu hanya jawab dalam game tu saja. Kamu semua hanya perlu bermain game yang cikgu sediakan. Perlu main game yang disediakan sampai habis. Wajib sampai habis. Semua ada 10 soalan. Soalan semua berkaitan dengan sajak. Kalau tak faham sekali boleh rujuk slide yang cikgu bagi
dalam grup Telegram lagi, okey? Bila kamu dah masuk game nanti, cikgu hantar link. Sekejap je pun kamu main. Tapi bila masuk link, kamu tulis nama kamu macam ni. Contohnya nama cikgu kan, Muhammad Faiz bin Sazali, dalam kurungan 1 UM. Tulis nama kelas sebab soalan ni akan mewakili pemarkahan kamu. Jadi, kalau sebelum ni cikgu bagi latihan, ada yang kamu hantar lambat dan sebagainya. Jadi hari ni cikgu bagi main game je. Mesti tak payah lambat lah kan. Sebab game je pun, tak perlu tulis pun dan sebagainya. Jadi kamu tulis nama macam ni. Contoh cikgu buka sekejap ya. Game dia. Nampak tak? Nampak ke tak? Nampak. Okey. Cikgu ni pula. Tak apalah, nanti kamu masuk, kamu tulis nama kan. Game dia macam ni. Game dia macam ni. Nanti kamu masuk, kamu kena tulis nama. Kamu kena tulis nama macam cikgu buat ni. Kamu kena tulis dulu. Kamu tekan start. Baru boleh masuk. Jadi kena tulis nama penuh dan juga kelas. Jangan lupa tulis kelas. Ataupun jangan tulislah kalau nama kamu Faiz, kamu tulis nama apa? Mr. Potato. Janganlah, cikgu pun tak tahu siapa. Jadi tulis nama dan kelas. Jadi kita tekan start. Macam ni lah game dia. Jadi kamu semua kena pilih. Contoh soalan. Sajak ini mempunyai berapa rangkap? Jangan jawab. Diam. Nasiblah. Berapa pun. Jangan bagi kena ni. Kalau kamu kena ni, cikgu bagi 8 nyawa je. Contohnya kamu tengok kamu bagi kena dia. Habis kamu tinggal 7 nyawa saja. Jadi kalau cikgu bagi kena lagi, kamu tinggal 6 nyawa saja. Jadi jangan bagi kena, okey? Jadi itulah seterusnya. Game ni senang saja. Dia akan ada soalan-soalan. Jadi jawablah soalan-soalan tu, okey? Cikgu hanya bagi 8 nyawa saja. Kalau kamu gagal, gagal lah. Senang je pun. Cikgu bagi level mudah je. Nampak tak? Kalau kena, habislah nyawa kamu. Tinggal berapa lagi? Dalam 5 ke? 5 nyawa lagi. Jadi kamu kena betul-betul. Sajak ini mempunyai berapa rangkap. Tengok betul-betul. Cikgu tahu kamu semua dah ada jawapan dah masing-masing. Jadi, jawab betul-betul, okey? Itu saja untuk game permainan hari ini. Iaitu soalan. Berkaitan dengan soalan dia lah. Soalan sajak. Semua berkaitan dengan soalan. Kalau kamu tak faham, kamu rujuk balik slide-slide itu saja. Jadi, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Sonok ke tak kalau nak main game ni? Sonok ke tak? Sonok kan? Jadi kalau kelas nanti, kelas minggu depan tu kamu nak main game juga ke? Ya. Weh, semangat kalau main game tu. Kalau latihan bertulis, dia jadi Kalau game macam mana? Nak main game kalau next class? Nak main game ke? Latihan nak main game ke? Ya. Okey, jangan risau. Kalau siapa ada line masalah internet lambat ke apa, tak apa. Boleh je. Game ni tak gunakan internet yang kuat pun. Okey? Nanti kamu main tak apa. Tak perlu screenshot pun. Kalau kamu nak screenshot, kamu boleh screenshot lah. Hantar bukti ke cikgu. Kalau kamu tak mau, tak apa. Cikgu dah dapat dah data kamu nanti. Jangan risau. Janji cikgu tekankan sekali lagi. Tolong tulis nama macam ni. Okey? Dalam kurungan kelas kamu. Cikgu nak tahu lah. Cikgu nak bagi markah. Jadi sajak game ni semua berkaitan dengan sajak. Jadi kalau ada apa-apa tak faham, boleh cek cikgu dekat Telegram cara personal lah. Kalau ada masalah dari segi nak masuk game ke, tak boleh ke, boleh cek cikgu cara personal di Telegram. Okey? Itu saja untuk kelas hari ini. Jadi ada apa-apa soalan nak murid cikgu? Ada apa-apa soalan? Tak. Tak ada? Tak ada? Tak ada Okey, sekejap ya. Cikgu share dalam grup Telegram. Cuba tengok ada dapat tak? Sekejap ya. Masing-masing ada iPhone kan? Kat tangan kan? Ya. Okey, tengok ya. Cikgu send dalam kelas dulu. Sekejap ya. Satu UM dah dapat dah, tengok. Dah dapat dah. Satu UKM dapat dah. Dapat. Okey, jadi kamu semua bolehlah dalam tempoh yang cikgu sediakan boleh main game. Jadi kamu baca dulu nota slide yang cikgu bagi lagi dalam grup. Kamu baca dulu slide yang cikgu bagi. Nota hari ni lah.
slide pengajaran hari ni. Jadi kamu baca dulu baru kamu mula game, okey? Takut nanti kamu lupa yang mana-mana part tu, rugi markah kamu. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Jadi apa yang baik yang kita belajar hari ini, nilai murni pengajaran, cikgu nak anak-anak murid cikgu terapkan dalam diri, aplikasikan dalam kehidupan kamu semua, okey? Yang mana yang buruk, kita jadikan iktibar ataupun pengajaran untuk kita perbaiki diri kita. Jadi, cikgu nasihatkan semua, stay safe, duduk rumah. Jangan menilau pergi mana, nak pergi naik motor, meronda pun janganlah petang-petang ni. Pakai mask dan sebagainya, okey? Pakai double mask. Sebab sekarang kat Penang kita tengok kan, kes 1,000 lebih dan sebagainya. Stay safe dan stay at home, okey? Jadi, itu saja. Jadi, jangan lupa buat tugasan iaitu main game yang cikgu sediakan. Sekian, terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey, boleh pergi main game sekarang. Cikgu.